Allah, bagi Allah ya, milik Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, sekiranya kamu menzahirkan apa yang ada pada diri kamu, au tukhfuhu, ataupun kamu sembunyikannya, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan mengira, Allah akan menghisapnya. Fa yaghfiru liman yasha, Allah akan mengampunkan dosa pada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu berkuasa kepada segala sesuatu. Ayat ni bila turun, uh, para sahabat rasa susah hati kerana mereka faham ayat ni. Kerana bagi mereka, dia kata, ayat yang sebut tadi, apa yang ada, apa yang kita zahirkan tu, apa yang kita dari sudut perbuatan kita, dari sudut apa ni, ibadat kita, maka Allah akan kira. Tetapi apa yang tukhfu dalam hati tu, Allah juga akan kira. Jadi para sahabat, mereka masa tak tenang, masa risau, kerana mereka takut. Sebab dia kata pada Rasulullah, mereka mengadu pada Rasulullah kan, kalau amalan fizikal ni kami boleh kontrol, kami boleh kawal, tetapi kalau amalan hati ni, lintasan hati ni, kami tak boleh nak kawal. Kalaulah lintasan hati ni pun, kadang-kadang kita lintasan hati, kalau tengok orang menarik minat kita, ataupun apa-apa sajalah, tapi ke arah keburukan, ke arah keburukan, tapi kita tak nak buat, tapi lintasan hati ya. Jadi adakah itu berdosa, turut berdosa? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, yang berdosa itu bukan lintasan hati, tetapi kalau kita ada keazaman. Kalau kita ada keazaman untuk membuat tu, barulah dikira berdosa. Tapi kalau lintasan hati, dia tidak dikira berdosa. Jadi kalaulah lintasan hati itu dikira sebagai berdosa, maka teruklah kita, kerana kita sendiri bukan saja hati tak dapat jaga, bahkan amalan fizikal pun kita kadang-kadang tak dapat nak jaga. Begitu. Jadi ayat yang bawah-bawah ni, dia menjawab ayat yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat tu. Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memikulkan kepada seseorang, pada satu kaum, melainkan mereka itu sanggup untuk melakukannya. Jadi berkait dengan ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan kita sampailah Allah Subhanahu wa taala nak menghisap kita ataupun memberi azab kepada kita oleh kerana sebab-sebab lintasan hati gitu ya. Jadi apa yang Allah bagi kepada kita tu adalah apa yang mampu kita pikul. Bahkan kalau kita sesama kita pun, kadang-kadang kita punya ujian tu berbeza-beza, sebab kita punya kadar kemampuan tu tidak sama. Jadi ada orang dia dapat ujian yang lebih berat, ada orang ujian yang lebih ringan sikit, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi yang pentingnya nak cerita kat sini bahawa syariat Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, bagi kepada umat manusia, syariat tersebut tidak pernah di luar kemampuan manusia. Tinggal lagi kita je rasa berat ataupun rasa ringan untuk melakukannya. Kalau kita ada iman yang teguh, mestilah kita rasa ringan. Tapi kalau kita tak cukup iman, maka tentulah apa-apa sahaja suruhan tu, dia akan jadi berat. Dalam ayat ni juga ada disebut, wa qalu sami'na, ayat yang ke-285 tu, amanar rasulu bima unzila ilaihi, semuanya rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, begitu juga orang-orang mukmin, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul-rasul. Mereka tidak membezakan ataupun memilih-milih nak beriman dengan siapa-siapa, tapi mereka menerima secara total, secara mujmal, secara keseluruhan. Jadi kita pun begitu. Kalau kita nak jadi orang beriman yang sempurna imannya, kita tak boleh nak ambil Islam tu sikit-sikit, kita kena ambil secara keseluruhan. Memanglah rasa macam ada part-part yang kita tak mampu, tapi dalam hati kita mesti ada keazaman yang kuat untuk kita melakukannya. Ada satu ayat ni,
Sambungan ayat tu waqalu sami'na wa ata'na. Perangai orang-orang yang beriman ni mereka akan kata apa? Sami'na wa ata'na. Mereka kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Kita ni tak berlawan. Orang Yahudi sami'na wa asaina. Mereka dengar dan mereka lawan. Mereka tak buat. Itu sikap orang Yahudi. Cuma saya nak tarik perhatian kat sini. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ada dua benda kat sini. Satu kami dengar dan satu lagi kami taat. Rupanya agama ni kalau kita nak taat, perkara agama ni kalau kita nak taat, dia pertama sekali mesti dengar dulu. Maksudnya kalau kita uh, kalau kita tiba-tiba je nak taat macam satu benda yang mustahil, mesti kita dengar terlebih dahulu. Maksudnya kita ni kena datang kena ikut kelas-kelas pengajian, kena datang kuliah, kena membaca, kena ikut ceramah, dengar, barulah kita boleh taat. Maka bagaimana orang tiba-tiba dia boleh taat tapi dia tidak mendengar? Jadi perkara pertama sekali, sebelum kita taat, kita mesti dengar. Jadi rupa-rupanya menuntut ilmu tu, mencari ilmu tu satu benda yang memang wajib, yang menjadi keutamaan kepada semua orang Islam. Okey, yang last sekali tu apa ni, doa yang kita kena ayat yang last sekali tu, ini atau doa yang perlu kita amalkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menyiksa kami kerana sebab lupa dan kami tersalah. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan engkau beratkan kami dengan dugaan-dugaan yang engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Orang Yahudi lebih berat daripada kita. Mereka syariat mereka berat. Salah satu sebab berat tu kerana mereka ni selalu bertanya-tanya, selalu mencari sebab. Macam kisah lembu yang saya pernah cerita dulu, dia punya suruhannya tu mudah je, suruh sembelih lembu, tetapi oleh kerana mereka ni mencari-cari alasan, perkara yang mudah itu menjadi susah. Mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabtu, tak boleh menangkap ikan, dan macam-macam lah, lebih berat daripada kita. Jadi ini doa, wala tahmil alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana. Ampunlah kami, maafkanlah kami, warhamna, dan beri rahmat pada kami, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Okey, inilah antara mungkin isi-isi atau intisari yang boleh saya kongsikan berkenaan dengan ayat-ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, sebelum nanti kita akan bincang pula ataupun kita ambil pula ibrah daripada surah Ali Imran.